Kita akan teruskan perbincangan kita dengan isu yang sekarang ini sedang hangat dibincangkan berkaitan kes-kes penculikan yang dilaporkan dan juga penipuan berkaitan laporan kes penculikan yang dilaporkan itu juga, dan juga bagaimana persepsi masyarakat pada hari ini yang melihat bahawasanya isu-isu ini adakah kita perlu ambil peduli ataupun tidak. Ya, jadi ini satu isu yang perlu dipandang berat sebenarnya, kerana apabila satu terjadi, mungkin akan ada yang ikut, yang akan buat dan sebagainya. Jadi ia perlu dihentikan. Jadi kita bersama dengan Encik Kuan Chee Heng yang merupakan pengasas Community Policing atau COPS untuk bicara tentang colik atau rela. Jadi selamat pagi. Selamat pagi Cik Ali dan Cik Is. Okey, Cik Kuan, kalau kita lihat community policing ini secara latar belakangnya dan juga sumbangan ataupun tugas-tugas yang dilakukannya, bagaimana dalam menangani isu-isu seperti ini community policing ini bertindak dengan lebih efektif? Pada pendapat saya, community policing lebih kepada orang kata memberi maklumat-maklumat yang sahih kepada pihak polis. Dan kita dalam NGO community policing ni kita dapat mengesahkan perkara yang sebenarnya dari pihak polis, dan kita bukan telan bulat-bulat daripada social media dan menyebarkannya secara dengan orang kata viralkannya secara melulu ataupun melulu lah. Dan it will create confusion dan tension kepada orang ramai, dan ia tidak begitu bagus kerana ia mendatangkan ketakutan kepada orang ramai, kerunsingan bahawa seolah-olah jenayah ini tidak terkawal. That is very bad. Okey. Cik Kuan juga merupakan pengasas community policing ini sendiri. Jadi dari mana datangnya idea untuk mewujudkan kumpulan ini, community ini? Sebenarnya kalau kita lihat daripada jenayah di hari ini di Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus memberikan sokongan dan juga orang kata kerjasama kepada pihak polis. Kerana ini adalah negara kita. Kalau kita tidak memberikan kerjasama dengan pihak polis, keselamatan negara kita akan terjejas. Siapa yang rugi? Maka dengan itu, dengan niat itu, kita telah berbincang dengan pihak PDRM, dan dalam yang masa sama pada masa itu mantan Ketua Polis Negara iaitu Tun Musa Hassan telah membuat plan strategik 5 tahun ini, telah memulakan community policing. Masa itu kita masuk. Okey, Encik Kuan, kalau kita lihat kebanyakan ataupun sekarang ini hangatnya tentang jenayah yang melibatkan individu yang di bawah umur, dalam kategori bawah umur. Bagaimana kalau Encik Kuan melihat kenapa individu di bawah umur ini senang dieksploitasi dalam konteks ini, dan apakah yang boleh dilakukan bagi melindungi mereka daripada dilibatkan dalam jenayah seperti ini? Kita lihat kepada orang kata kelakuan seseorang pemuda. Apa yang mereka mahu? Mereka nak attention, perhatian. Mereka nak kasih sayang. Jadi bila mereka nak perhatian, mereka akan cenderung untuk melakukan sesuatu yang agak luar biasa atau daripada titik normal yang biasa untuk menarik perhatian. And then mereka akan cuba menjadi hero di antara kalangan kawan-kawan mereka. Mereka akan melakukan sesuatu luar biasa. So this will let them to commit orang kata bukan jenayah tetapi lawlessness. Nak tunjuk hebat lah ni. Ya, nak tunjuk hebat. Bukan tunjuk hebat, mereka nak cuba mendapatkan perhatian. Mereka dapatkan orang kata keagungan diri sendiri. Okey. Kalau kita tengok benda ini sebenarnya orang kata didikan bermula daripada rumah. Tapi kadang-kadangnya disebabkan oleh keadaan ekonomi dan sebagainya, menyebabkan kedua ibu bapa ni terpaksa keluar untuk bekerja. Adakah ini satu alasan atau penyebab anak-anak itu meminta perhatian yang lebih ni? Saya percaya bahawa pihak ibu bapa patut main peranan yang lebih berkesan. Di mana walau dalam ekonomi kini alasan untuk tidak bersama anak-anak adalah bukan alasan yang baik dan kukuh lah. Sepatutnya setiap orang mempunyai 24 jam. Dan sekiranya kita tahu membagikan masa-masa kita boleh bersama dengan anak ini. Sekarang kita lihat bahawa ramai ibu bapa
selalu mendidakkan anak mereka. Mereka lihat benda lain yang lebih penting. Apabila kekeluargaan ini tidak ada, tidak wujud. Jadi bila rasa kasih sayang itu tidak wujud dalam satu rumah, maka remaja ini akan menimba rasa sayang ini di luar rumah. Jadi itulah yang menyebabkan gejala-gejala yang tidak diingini ini. Encik Wan, dengan pewujudan beberapa alternatif tirakan koop dan hotline untuk PDRM, kalau kita lihat rukun tetangga dan juga pelbagai lagi pengawasan yang disediakan untuk komuniti dan masyarakat khususnya, dengan pelbagai langkah dan alternatif ini, mengapa kadar jenayah masih, kalau kita katakan dalam segi kuantiti dan peratusnya, tidak menunjukkan penurunan yang mendadak dan efektif? Sebenarnya kadar jenayah telah menurun dengan banyak. Kalau kita kirakan jenayah jalanan. Tetapi oleh kerana the fear of crime masih ada. Jadi NGO masing-masing menjalankan tugas masing-masing. Seperti di community policing, kita memberikan kerjasama yang sepadu dan khas kepada PDRM. Jadi dalam masa yang sama, kerjasama erat dengan PDRM telah membolehkan kami untuk memberikan maklumat-maklumat yang penting. Kita harus ingat bahawa penjenayah bukan duduk di atas langit. Dia bukan duduk di atas pokok. Kalau setiap rakyat Malaysia bekerja keras dan cuba memberikan maklumat bahawa ada sekiranya orang-orang yang was-was mencurigakan di sebelah rumah dia ataupun tu, I think we will have a very positive effect. Kita penjenayah adalah 5%. Rakyat 95%. Mengapa 95% boleh kalah kepada 5% dan kita boleh takut kepada mereka? Ini adalah kerana diri sendiri kita. Kalau kita bekerjasama dengan polis, kita berganding bahu dengan polis, kita work together, kita pasti dapat tumpaskan mereka. Tapi orang selalu kata, ini macam dah, kalau kita sibuk hal jiran, hal kiri kanan semua, ni dah macam jaga tepi kain orang. Macam mana tu? Perlu ke tidak budaya jaga tepi kain orang ini dikembalikan untuk membantu mengurangkan masalah ini tidak betul. Menjaga tepi kain orang ialah tengok apa mereka beli kereta apa, mereka ni tukar kain langsir apa, mereka ada boyfriend apa. Tetapi bila kita menjaga tepi kain orang, kita menjaga demi keselamatan jiran-jiran kita, demi kemakmuran negara kita, itu harus diperlakukan. Ada tujuannya lah. Ada tujuannya. Tujuannya baik, niat dia baik, nawai dia baik. Kalau kita nawai jahat, kita busybody because of bad things, then it's bad. But bila kita busybody because of to make sure it's peaceful, kita make sure keamanan kita terjamin. Why not? Okey, Encik Wan, melihatkan pada situasi sekarang, ramai yang mencari peluang untuk mengeksploitasi anak-anak gadis, untuk mengeksploitasi mereka, gadis-gadis muda ini untuk dijadikan dengan pelbagai tujuan. Jadi dalam hal ini, bagaimana kita sebagai masyarakat dan juga pihak berkuasa juga boleh bertegas dengan pelaksanaan undang-undang dan juga dari segi pengawasan untuk mereka? Dan semua yang terlibat, adakah mereka boleh disabitkan kesalahan? Okey, dia di bawah kanun keseksaan Section 361. Dia telah menyatakan bahawa mana-mana individu yang mendorong atau memelarikan budak lelaki yang bawah 14 tahun atau perempuan yang bawah 16 tahun dikatakan menculik. Melarikan daripada penjagaan yang sah. Ataupun mereka yang terencat akal ataupun kecacatan akal. Walaupun dengan rela. Dia mendorong itu sudah to entice. Dalam bahasa Inggeris itu entice. Jadi kalau entice, dia ni mendorong dengan kata-kata pujuk, kata-kata niat baik. Marilah ikut, saya lebih baik, I bagi duit. Yes, walaupun bukan bapa dia dijaga oleh nenek dia. Dia kata dalam undang-undang kata penjagaan yang sah. Legal guardianship. Jadi kalau kita mendorong, katakan kita ada satu perempuan cantik, kita ni mendorong dia, kita boleh kahwin dengan you lah, kita boleh ni. Ia adalah satu kesalahan dan dia boleh dihukum sehingga dijatuhkan penjara sehingga 7 tahun atau denda. Perempuan 16 tahun, lelaki 14 tahun. Yes. Jadi kalau dalam mana-mana di mana Section 360 mengatakan sekiranya kita mendorong atau memaksa melarikan orang itu untuk kahwin atau untuk melakukan persetubuhan di luar nikah, maksudnya untuk mendapatkan seks, maka ia pun boleh dihukum sehingga 10 tahun. Jadi kita kena faham, ramai orang tidak faham bahawa kalau kata, saya punya girlfriend, saya akan bawa dia lari. Tetapi bila dia melakukan apa-apa juga hubungan sulit, maka
ia akan tertaluk pada satu undang-undang lagi, iaitu 376B, di mana ia akan dikatakan statutory rape. Walaupun kerelaan perempuan itu diberi. Katakan saya dengan boyfriend, saya bagi pada you, saya perempuan, saya bagi pada you. Umur saya kurang daripada 16 tahun. Apabila berlakunya perhubungan sulit itu, maka ia boleh dikenakan hukuman sebagai rogol. Statutory rape lah. Statutory rape. Jadi kita kena harus, perempuan, sebagai perempuan pun, adik-adik remaja pun harus ingat, jangan suka-suka bercinta dengan boyfriend, lepas tu menyusahkan boyfriend you. Bila you berikan ada hubungan sulit, you menyusahkan boyfriend you, terperangkap boyfriend you. Jadi saya rasa undang-undang cukup, dan kepada parents juga. Yang perempuan lari ikut boyfriend, lepas tu boyfriend bawa duduk rumah ibu bapa pula. Yes. Kalau boyfriend bawa duduk di rumah ibu bapa dan ibu bapa telah tahu bahawa perempuan ini dilarikan, dan dia sembunyikan, dia bersama-sama dengan anak dia sembunyikan perempuan ini, dia boleh dituduh di bawah Seksyen 368. Dan hukumannya adalah setimpal dengan orang yang melarikan, iaitu 7 tahun. Jadi kita ibu bapa kena harus ingat bahawa mereka boleh dituduh bersama bersubahat dan menyimpan atau menyembunyikan orang yang telah dilarikan. Jadi hukumannya adalah setimpal dengan orang yang melarikan. Jadi kita harus sebagai parents, kita harus ingat bahawa jangan salahkan mana-mana pihak kalau bila didakwa nanti. Kalau begitu, ia bercakap mengenai kesedaran undang-undang juga. Bagi pendapat Encik Kuan sendiri, adakah untuk menimbulkan kesedaran undang-undang ini perlu dididik sejak dari bangku sekolah dulu? Saya rasa di mana pihak ibu bapa ataupun NGO-NGO yang tertentu, mereka harus memberikan pendedahan undang-undang seperti ini kepada ramai kalangan rakyat Malaysia. Dan kita selalunya saya rasa kita ni kekurangan kefahaman undang-undang. Dan apabila kita terperangkap dengan undang-undang sendiri, kita menyalahkan siapa. Jadi kita sebenarnya bagi adik-adik remaja, saya harus saya mengingatkan, jangan sekali-sekali ingat boyfriend dan you bawa boyfriend balik, tiba-tiba boyfriend you pula didakwa nanti, dan ini menyusahkan boyfriend you. Jadi orang kata bercinta tu berpada-pada, jangan sampai menyusahkan semua. Cinta monyet itu bahayanya, ya. Cinta monyet itu bahaya, memang bahaya. Memang bahaya. Saya pun pernah ada cinta monyet, tapi cinta monyet jarak jauh lah. Tak adalah sampai lari rumah. Tak, pakai surat je kita orang. Tak pakai SMS, tak ada. Sweetnya. Tapi sekarang dengan adanya social media, maka ia mempunyai satu cabaran yang besar kepada parents untuk mengengkang pergerakan anak-anak kita. Jadi kita harus lebih berwaspada dalam masa-masa ini. Jadi kena perlu lebih memahami anak-anak supaya anak-anak melihat kita sebagai seorang rakan, jadi tidak meninggalkan kita dalam segala keputusan yang dibuat. Ya, kadang-kadang ibu bapa ini dia selalu ingat bahawa dia adalah bapa dan ibu. Dia tidak melihat anak dia sebagai rakan. Jadi anak dia akan mencari rakan-rakan di luar. Betul. Jadi kita harus ubah persepsi sekarang. Kita kena lebih kepada menjadikan anak kita ini sebagai sahabat kita, our friends. Dan tengok apa yang dia main dalam komputer, apa yang dia buat dalam komputer tu. Kerana komputer tu tiada sempadan. Dan penjenayah sekarang ni dia lebih cenderung kepada mencari-cari kanak-kanak ini yang supaya mudah ditipu di alam maya. Orang kata didorong untuk lari dengan bersama dengan dia. Baik, itu adalah satu perkongsian yang cukup menarik. Terima kasih Encik Kuan Chee Heng, pengasas Community Policing Corps. Ini juga merupakan satu lagi kita kata sebagai signal kepada kita, ya, untuk sama-sama menyedarkan diri kita berkenaan kepentingan untuk menjaga anak sendiri dengan lebih ketat lagi.